Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Bahasa Melayu. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar dan sambung pembelajaran kita dalam kemahiran menulis. Okey, saya mahu murid-murid ikuti kelas ini dengan gembira. Okey, arahan. Murid membaca teks kisah Aku dan Datukku dari buku teks muka surat 10. Okey, kemudian murid akan diberi penerangan tentang cara membina ayat menggunakan teknik skop berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan dalam buku teks muka surat 10. Baiklah, sebelum kita nak membina ayat, kita perlu lihat dahulu bahan pengajaran kita. Okey, bahan pengajaran kita ialah bahan daripada sumber grafik yang diberikan. Okey, seperti yang kita tahu, okey, kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Baiklah, kita lihat tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Kisah Aku dan Datukku. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi Hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Baiklah, sebelum kita melihat gambar yang diberikan atau ditunjukkan oleh Datuk Hadif kepada Hadif, okey, apa kata kita lihat dahulu, okey, tips bina ayat menggunakan kaedah skop. Okey, kita lihat dulu tips panduan umum dahulu. Bahagian ini menguji kemahiran murid membina ayat. Okey, setiap ayat yang dibina tidak perlu dikira jumlah perkataannya. Ayat yang dibina mestilah berkaitan dengan bahan rangsangan serta arahan yang diberikan. Ayat yang cemerlang mestilah mempunyai perluasan subjek atau perluasan predikat. Ayat yang dibina hendaklah tidak berurutan, tiada kesinambungan atau rangkaian cerita. Okey, itu kalau tips membina ayat dalam bahagian A. Okey, hari ini kita ingin membina ayat menggunakan bahan grafik yang diberikan. Okey, kita lihat gambar bahan grafik itu. Okey, pertama, kita lihat ini ialah gambar yang ditunjukkan oleh Datuk Hadif. Okey, kita lihat gambar yang ditunjukkan. Okey, saya besarkan sedikit font. Okey. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, okey, kita lihat. Okey, ada perkataan yang telah diberikan. Okey, ini ialah cara diberi clue bagaimana anda untuk membina ayat. Okey, pertama diberi kata perkataan iaitu petugas, kemudian diberi frasa iaitu kerusi roda. Okey, contoh yang ditunjukkan. Okey, kalau menggunakan kaedah skop, okey, kamu kena ingat kaedah skop yang saya ajar pada minggu lepas. S iaitu subjek, siapa. Okey, kita biasa letak kata nama am atau kata nama khas. Okey, kemudian K. K merupakan kata kerja, aktiviti atau perbuatan yang ditunjukkan dalam gambar. O merupakan objek. Okey, objek apa yang ada dalam gambar yang berkaitan dengan gambar itu. Okey, tepi. P ialah perluasan. Okey, yang merujuk pada contoh, sebab, lokasi, masa dan sebagainya. Okey, kita lihat contoh gambar yang ayat yang telah diberikan menggunakan perkataan dan frasa. Okey, subjek. Okey, subjek yang diberi subjek yang diberikan ialah petugas. Okey, kita letak petugas. Okey, petugas di sini. Okey, minta maaf. Okey, petugas. Okey, petugas. Ayat yang boleh kita beri, telah diberikan pada kita. Okey, ayat contoh. Petugas di lapangan terbang. Okey, ini merupakan subjek. Kata kerja ialah menyorong. Bagaimana kita tahu kata kerja menyorong? Kita lihat berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Lihat gambar petugas lelaki sedang menyorong. Menyorong apa? Objeknya ialah kerusi roda. Okey, kerusi roda perluasannya ialah yang diduduki oleh nenek. Ini contohlah
ayat yang telah diberikan. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, ini adalah gambar yang diberikan oleh Datuk kepada Hatif. Okey. Untuk membina ayat, okey, tips yang telah anda clue yang telah diberikan kepada anda ialah ayat perkataan. Okay, minta maaf ya, perkataan itu travelator. Okey, travelator. Itu ialah perkataan. Kemudian ada perkataan lain ialah memudahkan. Okey. Jadi, kita dah tahu ayat yang diberikan, perkataan yang diberikan. Jadi, kita cuba masukkan dalam jadual skop kita itu. Okey, tiada subjek lagi. Okey, kita abaikan subjek. Kata kerja. Apakah kata kerja itu? Okey. Apakah kata kerja itu? Okey. Kemudian, kita lihat. Objek. Okey, objek yang diberikan ialah travelator. Okey, apa itu travelator? Travelator ialah laluan yang landai. Okey, yang boleh bergerak sendiri. Kalau siapa pernah pergi ke lapangan terbang dan menggunakan travelator, dia tahu apa itu travelator. Kalau escalator yang kita biasa naik di shopping komplek, okey, komplek membeli belah, okey, dia boleh bergerak macam tangga lah, tangga bergerak. Tapi travelator dia landai. Okey, awak hanya melangkah saja. Bukan melangkah macam naik tangga, melangkah landai. Okey, dia akan bergerak. Okey, travelator. Kemudian ada perkataan memudahkan. Okey, jadi saya dah masukkan contoh itu travelator pada objek dan memudahkan pada peluasan. Okey, kita lihat subjek. Kita lihat pada subjek. Okey, kita masukkan siapa. Okey, siapa yang ada dalam subjek ini. Okey. Contoh yang boleh diberikan ialah petugas. Okey, saya letak font besar sikit biar awak nampak. 16 Itu 18 lah. Okey. Petugas. Okey, petugas apa? Petugas di lapangan terbang. Okey, kita boleh masukkan petugas di lapangan terbang. Kata kerja, dia sedang buat apa? Okey, menggunakan. Okey, boleh guna kata kerja. Menggunakan. Maaf, saya besarkan. 18. Okey. Travelator merupakan objek. Okey, saya pada peluasan, saya akan buat peluasan di situ. Okey, memudahkan pergerakan. Okey, pergerakan siapa? Pergerakan nenek yang duduk di kerusi roda. Jadi, subjek yang saya gunakan ialah petugas di lapangan terbang. Okey. Kemudian kata kerja menggunakan. Objek ialah travelator. Peluasan ialah memudahkan pergerakan nenek yang duduk di kerusi roda. Okey, kalau ayat lengkap, petugas di lapangan terbang menggunakan travelator memudahkan pergerakan nenek yang duduk di kerusi roda. Okey, boleh? Okey, kemudian kita pergi ke gambar yang ketiga. Ini merupakan gambar yang diberikan oleh Datuk kepada Hadir, iaitu gambar yang ketiga. Kita lihat. Okey, dalam gambar itu telah diberi clue, iaitu gambaran, iaitu ayat, diberi perkataan Datuk, kemudian frasa pengangkutan khas. Okey, jadi apa yang boleh kita lengkapkan pada rajah skop ni, jadual skop ni. Kalau saya, minta maaf, dari pula. Okey. Subjek mungkin kita boleh letak. Okey, dah dia bagi perkataan Datuk. Jadi kita kena gunakan subjek Datuk. Okey, saya akan letak Datuk dan nenek. Okey, Datuk dan nenek. Okey, saya besarkan kat sini semua. 18. Datuk dan nenek, kata kerja dia saya akan buat. Kita nampak dalam gambar mereka sedang buat apa? Datuk dan nenek buat apa? Okey. Menaiki.
Okey, minta maaf. Okey, datuk dan nenek menaiki apa? Okey, menaiki pengangkutan khas. Objek dia saya buat pengangkutan khas. Pengangkutan khas. Okey, perluasannya pula ialah pengangkutan khas yang disediakan. Saya buat ya. Yang disediakan untuk warga emas. Okey, ini contoh yang saya buat. Okey, kita lihat semula. Okey, jadual skop kita. Okey, pada subjek saya telah menggunakan perkataan datuk. Okey, datuk sebagai subjek. Datuk dan nenek, kata kerja menaiki. Saya gunakan perkataan menaiki kerana saya merujuk pada gambar ataupun grafik yang diberikan. Menaiki apa? Menaiki pengangkutan khas. Okey, itu frasa yang telah diberikan. Jadi saya jadikan pengangkutan khas ialah objek. Perluasannya ialah yang disediakan untuk warga emas. Okey, kemudian kita lihat lagi yang keempat. Okey, ini ialah gambar keempat yang diberikan oleh Hadif. Okey, gambar yang diberikan oleh Datuk kepada Hadif. Okey, kita lihat. Perkataan yang diberikan ialah menolak. Okey, menolak. Ini gambar menolak. Okey, siapa? Siapa tidak diberi. Kita akan lihat pada gambar. Okey, perbuatan ialah menolak. Okey, jadi kita tahu kata kerja ialah menolak. Okey, menolak. Kita letakkan di sini. Okey. Menolak. Okey, menolak. Menolak apa? Objek dia apa? Okey, tak ada lagi. Kemudian apa? Perluasan lokasi. Okey, lokasi saya buat laluan landai khas. Landai khas. Okey. Kita lihat. Kita ada ayat, kita ada perkataan, kita ada frasa yang telah diberikan dan kita ingin membina ayat lengkap berdasarkan bahan grafik ataupun gambar yang diberikan. Okey, jadi untuk subjek, okey, kita lihat gambar. Siapa yang menolak? Okey, siapa yang menolak? Okey, macam kita tahu tadi ialah petugas. Okey, petugas di lapangan terbang. Okey, menolak. Dia menolak apa? Menolak kerusi roda. Okey, menolak kerusi roda nenek. Roda nenek. Okey. Menggunakan. Perluasan saya letak perkataan ni. Menggunakan. Ya. Menggunakan laluan landai khas. Okey. Boleh. Okey, jadi kita lihat satu persatu balik. Okey. Subjek saya gunakan petugas di lapangan terbang berdasarkan gambar yang diberikan. Kata kerja menolak. Objek ialah kerusi roda nenek. Perluasan ialah menggunakan laluan landai khas. Okey, jadi bila ayat lengkap ialah petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek menggunakan laluan khas. Okey, boleh? Seterusnya kita lihat gambar yang kelima, bahan grafik yang kelima. Okey, kelihatan gambar apa tu? Okey, tempat letak kereta. Okey, tempat letak kereta khas. Okey, macam mana saya tahu? Ada frasa di situ dan kita juga boleh melihat melalui gambar yang diberikan. Okey. Perkataan yang diberikan ialah meletakkan. Meletakkan kalau ikut pada jadual skop dia merupakan kata kerja. Okey. Kata kerja. Jadi saya akan masukkan perkataan meletak pada kata kerja dalam jadual skop. Okey.
Meletakkan. Okey. Tempat letak kereta khas. Okey. Tempat letak kereta khas. Okey. Jadi, meletakkan objek dia ialah tempat letak, meletakkan, minta maaf, objek dia apa? Okay. Perluasan dia kat sini. Lokasi. Tempat letak kereta khas. Okey. Jadi, di sini kita dah tahu di mana tempat perkataan dan frasa yang diberikan. Jadi kita lihat apa itu subjek apa yang boleh kita gunakan. Okey, kereta. Kita ada gambar kereta dan tempat letak kereta dan ada tanda pelekat OKU lah. Pelekat OKU, pelekat OKU. Simbol OKU kat sini. Okey, jadi saya letak sebab tak nampak gambar sesiapa kat situ kan. Jadi saya mengandaikan, okey, subjek yang saya letak ialah Ayah Hadif. Okey, Ayah Hadif meletakkan apa? Meletakkan kereta lah sebab saya nampak objek dia kereta. Kereta, okey. Di tempat, saya buat perluasan dia, di tempat letak kereta khas. Okey. Di tempat letak kereta khas. Okey. Mari kita baca satu-satu. Okey, subjek. Okey, subjek yang saya pilih ialah Ayah Hadif. Okey, saya mengandalkan Ayah Hadif. Memang Ayah Hadif yang telah mengambil datuk dan nenek daripada lapangan terbang. Okey, jadi saya letakkan subjek. Subjek itu siapa ialah Ayah Hadif. Ayah Hadif, okey, meletakkan, saya menggunakan perkataan meletakkan yang telah diberikan ni. Meletakkan apa? Saya nampak dalam gambar, saya nampak gambar kereta. Saya letak objek dia kereta. Kemudian, di mana? Perluasan dia, lokasi dia, tempat letak kereta khas. Okey, saya letak perluasan dia di tempat letak kereta khas. Okey, jadi murid-murid, berdasarkan contoh bagaimana cara kamu ingin menyelesaikan atau membina ayat menggunakan perkataan dan frasa yang diberikan, okey, mengikut tips. Okey, tips skop. Okey, saya dah pecahkan dalam jadual skop. Bila kamu biasakan diri menggunakan jadual skop, lama-lama kamu akan lebih faham, kamu akan lebih jelas. Kali kamu akan lebih ingat lah. Jadi ini tips yang berguna untuk kamu, yang boleh kamu guna pakai untuk membina ayat. Okey, jadi nanti boleh lihat latihan yang akan saya berikan dalam Google Classroom, dalam ruangan latihan. Okey, saya harap pembelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada kamu. Semoga pengajaran dan tips yang saya beri juga membantu kamu untuk membina ayat. Okey, salam hormat dari saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.